Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu bersua lagi pada hari ini, dan kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada hari ini Allah Ta'ala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah pada hari ini kita sambung lagi perbincangan kita mengenai bab ikhlas di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang telah dikarang kitab ini oleh Abu La'th Sarmaqandi. Beliau mendatangkan sebuah kisah. Satu hari dia mendengar sebuah kisah ataupun sebuah peristiwa yang berlaku ketika Uqbah bin Muslim ataupun Samir al-Asbahi memasuki Madinatul Munawwarah. Ketika Samir al-Asbahi memasuki Madinatul Munawwarah, beliau mendapati ada seorang lelaki yang dikerumuni oleh ramai orang. Lelaki tadi dikerumuni oleh ramai orang, sehingga kan Samir tadi Asbahi bertanya kepada orang yang berada di sekitar itu, apa yang berlaku, siapa yang dikerumuni tadi. Lalu akhirnya orang yang berada di tempat sedemikian menyatakan bahawa orang yang dikerumuni itu oleh orang ramai tersebut adalah Abu Hurairah. Jadi akhirnya Sami Asbahi ini dia mengambil kesempatan untuk mendekati Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia dapatlah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan dia meminta kepada Abu Hurairah radhiyallahu an supaya mendatangkan ataupun menceritakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tu Abu Hurairah sendiri yang dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Hurairah duduk dan menerima permintaan daripada Samir al-Asbahi tadi. Lalu Abu Hurairah kata apa? Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku dapat sendiri ataupun aku mendengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Abu Hurairah menarik saja nafas panjang, tarik je nafas panjang, terus dia pingsan. Lalu ketika itu terus Samir Asbahi tadi dia menunggu Abu Hurairah tadi sehingga sedar. Lalu Abu Hurairah pun bangkit, duduk, dan dia pun menceritakan semula bahawa aku telah mendapat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terus daripada Rasulullah. Dan dia tarik nafas panjang, pingsan lagi kali kedua. Sehinggalah dia bangkit untuk kali seterusnya, kali ketiga barulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dapat menceritakan. Apa kata dia?
Diceritakan bahawa hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan diusapkan muka je. Lalu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari kiamat, maka Allah Subhanahu taala akan menghukum di antara semua makhluk, dan semua umat bertekuk lutut. Dan pertama yang dipanggil ialah orang yang mengerti Al-Quran, dan orang yang mati fi sabilillah, dan orang kaya. Maka Allah menanyakan kepada mereka yang pandai Al-Quran, tidaklah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada utusanku, iaitu Al-Quran? Jawab orang itu, benar, wahai Tuhanku. Lalu kau berbuat apa terhadap apa yang telah engkau ketahui itu? Allah SWT tanya kepada ahli Quran tadi. Lalu ahli Quran tadi menjawab, saya telah mempelajarinya Al-Quran di waktu malam, dan saya telah mengerjakannya pada waktu siang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, dusta engkau. Malaikat yang berada ketika itu pun berkata, dusta engkau. Sebaliknya, Allah Ta'ala kata, engkau hanyalah ingin disebut sebagai qari dalam dan juga ahli Al-Quran. Dan disebutkan yang demikian itu. Lalu dipanggil pula oleh Allah Subhanahu Taala akan orang kaya. Dan Allah Subhanahu Taala bertanya kepada orang kaya tadi, engkau telah berbuat apa terhadap harta yang telah aku berikan kepadamu, wahai orang kaya? Lalu orang kaya itu pula menjawab, saya telah menggunakan harta saya untuk membantu keluarga kerabat saya dan juga bersedekah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab atas jawapan orang kaya tadi dengan kata Allah SWT, dusta engkau. Bahkan para malaikat yang berada ketika itu di situ pun berkata, dusta engkau. Engkau berbuat itu hanya ingin disebut sebagai dermawan, bermurah hati, dan sudah terkenal sedemikian. Lalu Allah SWT menghadapkan pula orang yang mati syahid fi sabilillah. Lalu Allah SWT bertanya kepada dia, kenapa engkau terbunuh? Lalu jawab orang yang mati syahid fi sabilillah tadi, saya telah berperang untuk menegakkan agamamu, wahai Allah, sehingga terbunuh. Allah SWT yang mendengar jawapan orang mati syahid tadi, lalu Allah SWT menjawab pula dengan jawapan Allah SWT, iaitu dusta engkau. Bahkan para malaikat yang berada di sekeliling ketika itu di situ pun menjawab, dusta engkau. Engkau hanya ingin disebut pahlawan yang gagah berani, dan sudah disebut sedemikian itu. Kemudian Nabi SAW memukul lututku, iaitu pehaku, sambil bersabda, hai Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika orang itulah yang pertama-tama yang akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka pada hari kiamat. Kemudian berita itu sampai pula kepada Muawiyah. Maka Muawiyah menangis dan berkata, benarlah sabda Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia membaca ayat surah Uhud ayat ke-15 dan ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Siapa yang niat dengan amal hanya semata-mata keduniaan dan keindahannya, maka kami akan memberi kepada mereka semua amalnya, dan mereka di dunia tidak akan dikurangi, iaitu dirugikan. Mereka itulah yang tidak mendapat di akhirat kecuali api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan gugur semua amalan mereka itu, bahkan palsu semua perbuatan mereka itu. Sidang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kisah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mendatangkan bagaimana 3 golongan ahli Quran, orang kaya, orang mati syahid sebagai contoh kepada kita. Walaupun jalan ataupun cara, walaupun gerak kerja ataupun amalan mereka itu nampak baik pada zahirnya, hakikat disebab mencari kenamaan, mencari populariti, sehingga kan terganggu gugat keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala cop mereka ataupun amalan mereka itu sebagai satu amalan yang dusta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala gantikan pula dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita beringat untuk melihat ataupun meneliti berhati-hati dalam melaksanakan amalan kebaikan. Kerana ditakuti takut amalan soleh yang kita lakukan tadi hanyalah dusta semata-mata. Bahkan membawa keburukan, kehancuran dan kebinasaan kepada kita di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Dan itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi pada hari ini. Semoga ada kebaikan. Dan kita harapkan semoga Allah SWT berikan kita kefahaman yang baik, diberikan pimpinan, taufik, hidayah dan inayah. Semoga kita baik di dunia, lebih-lebih lagi kita harapkan kebaikan besar di akhirat Allah SWT. Datangnya rahmat Allah, datangnya redha Allah, datangnya kasih sayang Allah SWT kepada kita, datangnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datangnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhindarnya kita daripada neraka Allah Subhanahu taala. Jadi sekadar ini dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.